pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Seperti mana kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu maknanya suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala dan ketiadaan i'tirad, yakni menyangkal, membangkang akan segala yang diperlakukan Allah Ta'ala atas hambanya. Dan bukan makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala, dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan mendoa dan berubat, dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang kepada diri engkau serta kuasa engkau menolaknya. Ni ya, tentang redha pada qada Allah. Yang pertama kata pengarang ini ialah kita merasa senang hati, suka hati. Maksudnya apa saja yang kita terima ini, baik berupa kebaikan atau berupa bala, makanya ya, kita tidak menyangkal, kita tidak membangkang. Iaitu dengan cara apa? Redha. Sebab apa tuan? Ya, kadang-kadang manusia ini bila dia dapat benda yang dia suka, perkara yang memenuhi nafsunya, kesihatan, ya, kekayaan dan apa saja dia suka lah. Pada dia tak ada masalah, memang confirm dia redha. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan ibtila, sakit, kekurangan, kemusnahan, ya, makanya di sinilah baru nampak kontradik hati dia ni, perasaan dia, diri dia dengan Allah Ta'ala. Adakah dia benar-benar ikhlas selama ini melakukan ibadah apa saja dia buat kerana Allah? Allah uji sikit dia dengan kesusahan. Makanya situ nak uji kita lah. Manusia dari segi mendapat perkara yang baik, insya-Allah dia redha. Tetapi bila mana diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesakitan, maka di situlah imannya, ya, imannya itu akan diuji. Jadi kalau dia fikir bersangka baik pada Allah Ta'ala, husnuzan pada Allah Ta'ala, bahawasanya bila mana Allah Ta'ala uji dia, ibtila dia dengan ujian, makanya ini semua, yang pertama Allah Ta'ala nak hempuskan dosa dia. Kedua, Allah Ta'ala ya nak tingkatkan iman dia. Ketiganya, Allah Ta'ala nak gantikan benda yang lebih baik daripada itu. Ini yang kita katakan husnuzan, sangka baik. Sebab mustahil Allah Ta'ala ini memberi ujian kepada hambanya dengan tujuan untuk menyiksa dia. Kalau kita ikut macam tu tuan-tuan, para Nabi lagi teruk diuji tak? Para Nabi Ayub alaihissalam, ya, lebih 20 tahun baginda sakit. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tu dalam api. Kalau ini dia kata bala, makanya salahlah kita. Jadi dalam kita menghukum ibtilak itu ke atas orang, maka kita berhati-hati dalam membuat penilaian. Ya, mungkin pada kita apa yang terkena pada saudara kita, pada orang lain itu mungkin pada kita ni bala engkau ni. Tapi pada dia mungkin Allah Ta'ala nak uji dia, nak tingkatkan iman dia. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia. Allah Ta'ala nak bagi dia yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua pula kata mengarang, iaitu tiada berasa sakit ataupun akan segalanya berlakukan atas hambanya, dan bukan makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala, dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan mendoa dan berubat. Maksudnya disebabkan dia dah tahu keputusan tu, makanya tak payah usaha lagi dah. Tak, engkau nak pergi berubat pun nak buat apa, dah sakit macam susah, yakin ni tak ada ubat, maka dia meninggalkan usaha. Kita dah baca dah dulu tentang tajuk konsep usaha, konsep tawakal. Ya, bila masa kita kena berusaha, masa kita tawakal. Waktu bila yang dikatakan tawakal? Bukan terus menyerah pada Allah SWT. Maksudnya, ya, untuk kita mengelakkan
daripada sebarang balak ataupun keburukan, ada usaha dia. Kalau sakit, berubatlah, makan ubat. Ya. Kalau dalam bab masa depan kita tak tahu sama ada kita dikena balak atau tidak, doalah. Sebab doa itu dapat mengelakkan bala. Jadi dengan konsep begini, maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala tak putus lah. Tidaklah kita meninggalkan usaha itu bila mana kita tahu dah sakit, tak payah ubat. Nah, ini beza kita antara orang yang berfahaman Qadariyah dan Jabariyah ini. Berbeza Ahli Sunnah wal Jamaah dengan konsep dua fahaman ini. Sebab tu bila mana dalam bab usaha, tetap kena usaha. Kalau tak ada usaha tuan-tuan, perang Badar 313 lawan dengan 1000 orang. Kalau Rasulullah tengok dalam keadaan kelengkapan perang yang cukup dhaif ini, baik tak payah, surah pada Allah lah, nak menang-menang, nak kalah-kalah macam mana. Kalau ikut logik ni memang tak menang lah. 313 lawan dengan 1000. Dah lah macam tu pula, kelengkapan senjata pun kurang. Dah. Tapinya disebabkan usaha tu ada, tawakal tu ada, maka Allah telah turunkan nusrah. Allah telah turunkan al-ma'unah, bantuan daripada langit. Ini kata konsep ni. Itu beza kita dengan orang yang tidak beriman, yang mana mereka mendahulukan akal, menjadikan akal itu sebagai penghukum. Nah, tengok sakit itu tak payahlah, ni kita tepikan. Ya, ini beza. Lepas tu dalam bab konsep redha ini, ya, dalam konsep redha dengan qada Allah ini cukup berbeza. Sebab qada Allah Ta'ala ni Allah telah tetapkan kita. Ya, qada dan qadar itu dalam ketetapan Allah. Sebab tu di hujung, di akhir rukun iman itu diletakkan beriman kepada qada dan qadar. Kenapa diletakkan demikian? Supaya apa saja kita buat, last sekali serah pada Allah Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi bila kita faham konsep ini, maka tidaklah hati kita ni memberontak, tidaklah hati kita ni membangkang, tidaklah hati kita ni mengeluh. Sebab ini semua sifat-sifat yang mazmumah. Mengeluh, kenapa aku je kena, orang lain tak kena, dia elak ya. Ini semua dah cerita dah, dalam Quran pun dah sebut. Makanya kalau kita pegang konsep macam ni, apa guna Allah Ta'ala jadikan? Ya, iman itu ada yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada ketika mungkin kita punya iman kita agak slow, ada ketika iman kita naik. Jadi ni dengan apa? Dengan ujian. Kadang-kadang orang tu diuji dengan bala, dengan ujian sakit, imannya meningkat. Tapi bila diuji dengan kesenangan, imannya menurun. Contoh apa tuan? Bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan tak lapar tak? Malam penuh je masjid tarawih apa semua tak? Masuk 1 Syawal. Dah macam tsunami surut air laut tu. Kan? Masjid pun tinggal balik Pak Imam 4 Bilal. Tapi tarawih dulu pakai booking tempat masing-masing tak? Waktu tengah lapar boleh jaga solat jemaah, tengah-tengah lapar boleh jaga baca Quran. Masuk 1 Syawal, 2 Syawal dah huyuh balik dah. Tunggu bila naik so balik. Itulah ya. Ustaz, kita sakit dia suruh kita berikhtiar, ubat lah. Tapi kalau kita berprinsip ubat tu boleh menyembuhkan penyakit kita, hukumnya apa? Itu lain lah. Itu dalam sebuah akidah, bila kita meletakkan sesuatu itu sebagai penyembuh dan kita menolak konsep bahawa bukan Allah Ta'ala sebagai penyembuh, itu yang kita nak kena betulkan tuning orang macam ni. Sebab itu asbab, kan? Konsepnya asbab. Lepas tu kita sebut, bila sebut dalam takdir, takdir mubham dan mu'allaq, tu dia pecah lagi lah, panjang lagi dia punya tu perbahasan dia lah. Tetapi yang itulah, takdir mu'allaq ini kita kena usaha. Lapar, nak kenyang makan. Dahaga, nak hilang dahaga minum. Tapi takdir mubham tak diubah dah. Jantina kita, ya, anggota kita, kedudukan anggota badan kita nak ubah celah mana? Itu dah mubham. Tapi mu'allaq benda yang boleh diubah. Sebab tu sekarang ni, orang dalam memahami konsep takdir ini, dia dah faham takdir mu'allaq ni macam takdir mubham, tak boleh ubah dah. Sakit tak payahlah tu dah. Kalau budak yang belajar, kalau kau ni jadi budak lembab, tak payah belajar lah, memang tak pandai lah. Jadinya terus orang macam tu je. Ini kata konsep yang salah. Sebab orang kita lah yang letak takdir tu benda yang tak boleh diubah dah. Kalau kau bodoh memang tak boleh jadi pandai dah. Kalau kau miskin, kau takkan jadi kaya dah. Jadi tu yang salah tu. Ya.
Dia bukan tadi mubham. Mubham ni jantina kita, berparas kita. Itu pula. Jadi itu konsep dia panjang konsep dia tu. Maka setengah daripada perhimpunan redha dengan qada itu bahawa menuntut sampai engkau kepada kasihnya dan mengerjakan segala sebabnya. Dengan kita faham konsep inilah kita semakin mendekat pada Allah Ta'ala. Allah uji dengan sakit, mendekat kita dengan Allah. Allah Ta'ala uji kita dengan senang, dekat kita dengan Allah. Maksudnya dalam apa benda pun tetap kita dekat dengan Allah. Barulah dia akan mencapai kepada konsep takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang kita nak main tuan. Allah Ta'ala bagi kita ni macam-macam kedudukan, macam-macam kita punya latar belakang, macam-macam kita punya ujian hidup ni. Tujuan tak lain, nak jadi kita hamba yang bertakwa. Aku uji kau senang, kau takwa tak? Aku uji kau dengan susah, kau takwa tak? Sampai ada konsep tu. Tu yang adanya senang dan susah tu. Ya. Sebab tu kenapa para Nabi diuji lebih daripada kita. Sebab tu kita jangan duk kata lah. Ujian aku ni setara dengan Nabi Ayub, minta maaf lah. Tak sama langsung. Susah macam Nabi Ibrahim kena bakar, tak ada. Ya. Jadi memang tak sama langsung lah. Kita jangan compare dengan Nabi. Dengan sahabat pun tak sama. Kita ni takat sorang kuku je lah. Tapi ujian kita ini ialah ujian keimanan. Tengok tebal mana iman kita. Ada orang iman yang mana tak kuat, diuji sikit boncang iman dia. Tak? Ada orang iman yang kuat, buat macam mana pun tetap teguh iman dia. Saudara-saudara kita di Palestin tu. Tak? Kena bom, kena bunuh macam-macam kena tak? Mereka tidak menyalahkan Tuhan pun. Tak? Bukan menyalahkan Tuhan, tapi semakin semangat mereka. Mereka tahu ini tanah bumi kita orang Islam kan? Lain. Lepas tu kita pun tak tahulah kalau kita berada di sana agak-agak macam mana. Konon berjihad sampai dengan punya bom lari balik. Kan? Ya. Sebab tu lah kita macam Izzuddin Al-Qassam. Apa dia kata tak? Aku dulu mengajar orang, kuliah orang tak? Ceramah orang cerita pasal iman lah, akidah lah, apa semua. Cerita pasal jihad. Lain-lain kali bila aku dengar punya bom, aku pun takut. Padahal selama ni aku mengajar bukan main lagi. Jihad kita menentang Israel, mentang lah, kedebak. Aku dengar bom, aku pun lari. Nah, di situ baru aku tahu di mana kedudukan iman aku. Berbanding orang yang berjuang betul-betul ni, tak sembang banyak pun, bukan sembang kari lah. Orang kata tak sembang darah lah. Kan? Tapi terus pergi lah. Aku ni bukan main lagi. Pumpang dengan bom dah lari dah. Tu. Kan? Setiap orang itu mungkin berbeza ujian dia. Bahkan meninggalkan segala sebab itu menyalahi akan diredai Allah Ta'ala. Jangan tinggalkan usaha. Apa saja keburukan, kebaikan itu tetap kena usaha. Contoh mudah kita bagi selalu sakit lah. Tetap kena usaha juga. Ya? Walau bagaimanapun. Paling orang kata tak boleh pun, dah berubat macam-macam, dah pergi macam-macam pun. Doa lah. Itulah yang terbaik. Dan doa pada Allah Ta'ala lah. Dan kita kena ingat, ya, sakit itu ialah keampunan Allah. Betul ada seorang sahabat, ya, dia ni satu hari ditimpa sakit, dia mengadu pada Rasulullah, ya Allah aku dia sakit. Rasulullah bagi tahu dia sungguhnya kesakitan itu dia menghapuskan dosa. Oh ya ke Rasulullah? Ya, sakit itu menghapuskan dosa. Kalau macam tu Rasulullah, biarlah aku sakit. Sampai kesudah dia sakit. Tetapi sakitnya itu bukanlah menghalang dia untuk dia pergi berjihad. Pergi jihad sakit juga, demam-demam sikit, ada juga sakit sampai kesudah. Benar? Sebab dia apa? Sakit itu menghilangkan, ya, bahawa menghapuskan dosa. Dia yakin dengan itu tak? Itu kalau kita reda tuan-tuan. Tapi bila mari konsep tak ada reda ni, sakit ke, bala ke, harta musnah pun dia tak ada konsep reda, maka tak dapatlah benda ni. Ya, tak dapatlah reda Allah Ta'ala ni, tak dapatlah takwanya itu. Maka tiada daripada reda dengan qada Allah bagi mereka yang dahaga bahawa tiada menghulurkan ia akan tangannya kepada air dingin. Maksudnya dia dah tahu dahaga, usahalah pergi ambil air minum. Mana mahunya datang terus macam tu. Ya? Tapi saya dengar satu kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik lah, dalam konsep rezeki lah. Imam Syafi'i kata konsep rezeki ni kita kena usaha. Bila kita usaha pun dapat rezeki. Tapi Imam Malik kata tak. Rezeki itu ya, dengan kita berdoa, dengan kita bertakwa pada Allah, duduk, dia akan datang juga.
Mereka kata macam mana kata Imam Malik dengan Imam Malik guru pada Imam Syafi'i. Mereka dua alim berbahaslah tentang konsep rezeki ni lah. Makanya kata Imam Syafi'i, macam mana dia kata sudah, kalau burung tu dia tak keluar daripada sarang dia, mana mungkin dia boleh dapat rezeki dah. Pada dia tak keluar mencari. Makanya tak apalah. Dan kemudian Imam Syafi'i balik. Dia ketika dia balik, dia keluar pada madrasah tu, dia pergi, dia nampak orang tengah apa? Tengah duk memetik gandum, memetik anggur. Maka dia pun pergi tolong. Tak, dia pergi tolong orang memetik anggur, dapat upah. Ambil dah segugus, 2 gugus anggur bagi pada dia lah. Sebab dia tolong tadi. Maka Imam Syafi'i tu fikir, tengok. Betul dah aku cakap. Kalau aku tak suruh tadi, kalau aku tak tolong tadi, mana mungkin orang nak bagi aku anggur ni? Tak. Dengan aku usaha lagi tak? Dengan aku membantu mereka, aku dapat anggur tu. Dia dengan seronok, dia ambil anggur tu, dia bawa pergi ke dengan Imam Malik. Nak bagi tahu bahawa dia punya apa yang pandangan ni betul. Tak? Dia bawa pergi dengan seronok dan dia nak buktikan bahawa apa yang dia cakap tu betul. Maka bila berjumpa dengan Imam Malik, maka dia beritahu, wahai tuan guru, wahai guruku, kau tengok, betul tak aku cakap tadi? Kan? Aku kata rezeki tu kita kena usaha. Bila kita usaha kita dapat. Tengok, tadi aku tolong, aku dapat, nampak ni. Tak? Kemudian Imam Malik pun ambil, dia ambil gugus anggur, dia makan. Kau tengok, kau tadi kau usaha tak? Kau dapat. Aku tak payah usaha pun. Kau sendiri bawa anggur tu mari jumpa aku, betul tak? Kau bagi ke aku. Betul tak konsep kita? Jadi dua-dua betul. Sebab tu dalam bab ini, kita jangan mudahlah kita nak kata orang tak betul. Pandangan tu, betul? Dalam konsep memberi pandangan tak? Tambah benda-benda khilaf, tak payah nak tegang leher sangat. Ya? Benda yang ada pandangan ini, ada pandangan itu, bukan satu pandangan semua muktamad. Tak? Jadi kita tengok dalam konsep ini, tetapi tak ada pula Imam Syafi'i ni menuduh Imam Malik ni begini-begini tak. Engkau tu guru apa, tengok anak tak? Tak ada itu pun. Itu cara orang alim. Mereka ini berbahas. Cara orang alim mengungkapkan hujah. Nah, dalam keadaan harmoni, relax je kan. Bahkan setengah daripada redha dengan qada Allah Ta'ala bahawa dihilangkan dahaga dengan air. Dan tiada ada pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Disebabkan dia ini, dia nak tunjuk protes pada Allah Ta'ala. Selama ni aku duduk semayang tak dapat, makanya tak payah semayang. Tenang cerita tak? Duduk semayang aku dah lama 20 tahun dah semayang. Dah 10 tahun duduk kan, ustaz kata kalau sedekah ni dah tambah rezeki tak? Macam tu juga. Asyik daripada dulu sampai sekarang pakai kancil, dah tak ubah-ubah naik sedih pun. Malas guna usaha lagi dah. Malas nak doa-doa lagi dah. Dia tak sedar bahawa selama ni Allah Ta'ala bagi dia nikmat udara. Dia tak sedar selama ni Allah Ta'ala bagi dia nikmat kesihatan. Dia tak sedar selama ni kau punya kereta tu tak ada buat hal pun. Berbanding kereta orang lain macam jahal ada. Kau punya kereta pun kalau rosak pun tak ada repair tinggi sangat. Dia tak nampak di sudut tu. Dan dengan kadar kehidupan kau yang macam tu, takkanlah kau nak makan kereta besar-besar tak? Takat pada engkau sudahlah. Kan? Dia tak sedar bahawa selama ni dengan apa yang Allah bagi ni kau dapat tak perintah Allah. Tapi disebabkan perasaan kecewa pada dia, ya, dia maksud dia bila aku suruh macam ni aku mesti dapat macam ni. Dia bukan konsep bekerja dengan majikan. Kita dengan Allah bukan pekerja dan majikan. Kalau pekerja, dia bekerja, akhir kerja dia akan minta upah. Tuan, kerja dah selesai, mana upah saya? Tapi kita dengan Allah, kita bukan pekerja dengan majikan. Kita hamba dan Tuhan. Hamba dan Tuhan. Mana sama? Sebab Tuhan itu melengkapi. Tuhan itu mencukupkan. Dia tak sedar semua ni. Kesihatan engkau, anak bini engkau baik, anak kau tak pernah sakit pun. Isteri kau tiap kali kau balik, bancuh air, didang buka pintu, senyum. Kan? Rumah tangga harmoni. Jiran engkau, jiran yang baik. Dia tak sedar semua benda ni. Sebab pada dia, aku berdoa, aku sembahyang, aku nak kaya. No, itu yang dia fikir. Engkau tak sedar tiap hari jiran kau bagi roti sekaya kat engkau. Makan free tak? Tak sedar yang tu. Ini kadang-kadang kita selalu kita careless. Lalu kita lalai. Kita tu nampak target aku nak mendatang tu, mesti aku dapat yang itu juga. Kita tak sedar yang sampingan-sampingan yang Allah Ta'ala bagi.
kesihatan, kawan yang baik, duduk kampung aman tenteram, kecurian kurang. Dia tak sedar semua benda ni. Ni yang kata tadi, bila dia target apa yang dia dah dapat, maka dia pun menentang syarak itu. Tak payah semayang, kita dah penat lah. Tak payah berdoa lagi dah, sia-sia lah berdoa. Tak. Bahkan maknanya seperti yang telah lalu. Ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan pada hati. Kadang-kadang pada zahirnya dia tak tunjuk lah, tak ada dia protes begitu. Tapi dalam hati dia mengungut. Enggak, dalam hati. Cuba kita ambil contoh Rasulullah sendirilah. Itulah contoh terbaik agak. Kan Rasulullah dihalau keluar, dibaling batu, berdarah-darah daripada bumi Taif. Kan? Adakah Rasulullah menyalahkan orang Taif? Ataupun Rasulullah menyalahkan Allah Ta'ala? Tak. Apa kata Nabi SAW? Rabbi inni ashku ilaika dha'fi quwwati. Ya Allah, aku mengadu pada engkau. Ya Allah, betapa lemahnya aku, strategi aku ni Allah. Bagaimana aku nak berhadapan dengan orang Taif? Mungkin mereka ni tak dapat lagi terima lagi dakwah aku ni. Mungkin cara aku, metod aku tak kena lagi dengan mereka ni ikut. Tak ada pula Rasulullah kata, ya Allah, lantak dia orang lah, aku dah capai, kau nak dengar punya hal lah. Kalau kena bala, kau jangan salahkan aku. Tak. Kan malaikat jabalan tunggu Nabi. Ya Rasulullah, Allah tak nak dengar doa engkau, permintaan engkau. Sekarang kau sebut saja, kalau kau nak kami angkat Jabal Qubais. Di Mekah tu, hempak kata Penduduk Taif, kau sebut je, yes or no cukup. Tak nak je. Betul tak? Tak perlu. Kan? Biarkan nanti. Kan? Sebab apa? Innahum qaum la yafqahun. Mereka belum faham. Mungkin satu hari mereka akan faham. Kalau hari ini mungkin mereka tak beriman, satu hari mereka akan beriman. Kalau bapa dia tak beriman, mungkin anak dia akan beriman. Mana nak cari orang macam ni tuan? Inilah kata konsep dakwah yang kena ada dalam diri. Setiap diri kita ni lah memang kena ada orang macam ni. Kena ada sifat ni tuan-tuan. Nak jadi pendakwah lah. Tak? Nak jadi pendakwah kena macam ni. Kena jadi, ya, orang kata apa? Seperti mana pokok buahan. Orang lempar batu dapat buah. Orang banding kayu dapat buah. Kan? Jadi itu barulah orang kata barulah harmoni. Ya, yang kita nak tunjukkan Islam itu sebagai agama yang betul benar, agama yang baik, agama yang harmoni ya cara dia. Serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia bercari usaha bagaimana cara nak dekat juga dengan Allah. Betul, Allah uji dia dengan kesakitan. Dalam kesakitan itu, adakah dia dapat tak perintah Allah? Hari ni berapa ramai orang sakit terlantar tak semayang. Kenapa tak semayang? Ya, susah lah nak ambil wuduk. Tambah kalau kat hospital, takkan nak suruh nurse tu ambil wuduk. Batal lah semayang saya tak. Itu kena terangkan konsep lagi. Dalam bab sakit ada solat jamaah, boleh buat jamaah pula. Ada kerusah di situ. Cara berwuduknya macam mana. Yang penting kau solat. Nak, yang penting solat. Kalau saya bagi contoh dulu tuan-tuan, lama dia tadi contoh. Kalau kita ditawan oleh musuh pun, diikat tangan kita pun, tak boleh buat apa. Takkan nak minta kebenaran musuh. Tuan, tolong lepaskan saya nak semayang sekejap boleh? Tak apa nak bagi. Contohnya kena kat Guantanamo tak? Kena tahan tak? Kena tangkap dengan mereka kan? Ada kebenaran? Mana ada? Dengan tempat yang penuh dengan najis lagi punya. Kena semayang? Semayang. Keadaan itulah. Dalam keadaan gitulah. Kan? Itulah keadaannya. Yang penting semayang tetap kena semayang. Jangan kita kata tak payah tempat foto tak. Sebab tu setiap kes, setiap urusan berbeza bagi setiap orang. Sebab tu adanya hukum fiqah. Saya tak bagi tak semua orang sama. Sebab tu ada dia pandangan ulama fiqah macam ni. Kalau sekata semua dia akan menyusahkan kita. Kena pegang satu pandangan je tak. Sebab tu ada yang banyak pandangan. Mengikut pada kesesuaian. Sebab tu keadaan fiqah kita pun berdasarkan pada geografi. Afrika lain dia punya fiqah. Kita Asia lain. Arab lain. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkannya yang dilarang. Dan ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah itu kelakuan yang dipuji lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Telah berfirman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya telah redha Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman, yang mengerjakan amal yang baik dan redha mereka itu daripadanya.
Dan sabda Nabi SAW, min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu wa min syaqawati ibni Adam sahatuhu bima qadallahu lahu. Rawahu At-Tirmizi wal Hakim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Artinya, setengah daripada tuah manusia redanya dengan barang yang dikehendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada celaka manusia, mereka murkanya dengan barang yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala baginya. Maksudnya, orang yang redha dengan pemberian Allah itu, ya, makanya dia akan dapat redha Allah. Orang yang tak redha dengan pemberian Allah itu, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Lepas tu kita kadang selalu tersebut apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang tak baik itu mungkin daripada Allah juga, tapi atas sebab kelemahan diri kita lah, kelalaian kita lah yang menyebabkan boleh berlaku perkara yang sebaliknya. Tak? Dan bahawasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Berfirman Allah SWT bagi mereka itu, "Maza turiduna fataquluna ridaka." Rawahu Abu Ya'la bisanid rijalihi rijal sahih. Artinya, akan apa menghendaki kamu hai sekalian ahli syurga, maka bersembah mereka itu redha engkau. Sebab itulah, ya, ibadah kita, kita berbuat apa sajalah yang kita sepanjang kita hidup ni, hari ni yang kita boleh datang ke masjid, duduk majlis ilmu, rajin bersedekah, rajin siapa saja kita buat, kita nak Allah redha. Itu je yang kita nak. Kita nak masuk syurga Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita janganlah kita selalu sangka bahawasanya amalan akulah yang akan masukkan aku ke syurga. Betul kata jaminan. Ya, tetapinya dengan cara nak mendapatkan redha Allah, dengan cara nak mendapatkan rahmat Allah, taat perintah Allah lah. Mana mungkin orang yang ingkar perintah Allah tiba-tiba dia kata pula, pokok esok Allah Ta'ala kasihan kat aku. Mana tahu tak? Mana tahu pokok esok dapat syurga. Kan Nabi pun cakap, di akhirat nanti ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Pokok nama aku ada dalam. Ini letih tuan-tuan. Main kod-kod. Semua pakai kod. Tak. Usaha tak nak. Tapi main pakai kod je lah. Kan? Cerita-cerita nak pergi haji, akaun tambah haji pun tak buka. Kan? Duit tu habis tempat lain je. Buka akaun pun tidak. Tiba-tiba duk sembang derah. Nak pergi haji celah mana? Buka akaun dulu. Paling kurang nama dah ada dalam. Paling kurang kalau kita tak dapat pun, ditakdirkan kita pun tak sampai umur tak panjang dah. Haji tu insya-Allah dapat lah pahala tu. Sebab usaha ke arah tu dah ada. Kan? Keadaan Allah tu dah tetap pada keadaan di ibu kita. Kalau ibu kita dah meninggal, macam mana? Nak minta keadaan. Yalah, kalau ibu dah meninggal dan kadang kita dah harga pada dia dah, jumpalah di sana nanti. Nak kata apa lagi dah tak? Minta ampun pada Allah lah, supaya Allah Ta'ala mengasihi kita je lah. Sebab urusan dengan manusia ni dia tak jadi dengan minta ampun pada Allah saja. Kita pun dah tahu dulu syarat taubat untuk manusia ni, dosa dengan manusia ni 4, dengan Allah Ta'ala 3 je. Dengan Allah Ta'ala cukuplah kita bertaubat, menyesal atas perbuatan, tak buat lagi perbuatan tersebut lah, jadi orang baik. Tapi dengan manusia tambah lagi satu, kena minta halal, kena minta redha. Ini yang masalah. Sebab tak selesai yang 4 ni, macam mana Allah Ta'ala redha kita. Sebab tu apa-apa masalah dengan manusia, settlekanlah di dunia ni. Jangan nunggu di sana. Setakat dulu zaman kita agogo dulu, duduk cucuk langit, tak semayang ke, ada buat benda-benda yang salah, dan setakat minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh, kita berubah jadi baik, insya-Allah ada peluang Allah Ta'ala ampunkan. Tapi dosa dengan manusia ni minta maaf lah, kan? Kena cari balik. Tu kata orang hutang pun walaupun mati syahid, tertangguh dia masuk syurga. Bukan tak masuk, lambat sikit, kau kena settlekan hutang kau dulu. Maka jika engkau bertanya betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, dan keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala juga, nescaya aku jawab bahawasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya dua pihak. Pihak yang pertama bahawasanya keduanya dengan qada Allah,
dan dikehendakinya. Maka daripada ini pihak wajib kita redha dengan keduanya, kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Dan pihak yang kedua bahawasanya keduanya dengan usaha dan ikhtiar dan orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya. Dan wajib kita larang daripada keduanya, seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Sebab tu ada orang Allah Ta'ala lahirkan dia memang tak beriman pun. Ada orang macam kita, syukurlah lahir-lahir alhamdulillah ya daripada keturunan orang Islam ya, cek-cek walaupun siapa asal usul kita pun alhamdulillah. Jadinya ya, bagi yang kufur ni apa tanggungjawab kita? Tu kata dakwah tadi. Nak sampaikan balighu anni walau ayah tadi. Nak bila sampai dakwah kepada mereka, di situ mereka berbuat perbandingan, mereka buat orang tu pun buat kajian. Sebab tu bila berlaku peristiwa apa yang berlaku di Palestin hari ni, tak berapa ramai orang bukan Islam masuk Islam. Kan? Tengok akhlak orang Islam, tengok ni tak. Tapi kalau kita mari kat tempat kita ni tak tahulah tuan-tuan. Tak. Sebab tu kita punya metod kita dengan orang bukan Islam ni tak apa nak mesra-alam sangatlah. Nak. Banding kalau di barat ya, baik dengan Arab pun mereka memang dakwah. Cerita dulu World Trade Center kena bom. Ini diambil peluang oleh NGO Islam. Perkenalkan Islam, bagi Quran free, bagi Quran terjemahan tu. Orang putih kan bagi. Ya, kalau kat sekolah nak pergi pun sama juga bagi ambil. Quran terjemahan. Ini cuba buat tengok. Kena kecam lah 7 hari 7 malam. Tak settle. Beza. Sebab di sana tu ya, kan saya cerita pada tuan pasal Megan apa nama dia? Apa nama perempuan tu? Megan apa nama dia kan? Yang dia buat non-Muslim read Quran kan? Dalam TikTok dia. Sekali dia buat TikTok dia tu 600,000 orang tengok. Follower dia 600,000 orang. Dia belajar Quran, dia baca Quran dan dia cuba fahami ayat Quran. Ya. Hari ni tak apa ramai orang buat macam tu. Dia cuba mendalam Islam. Ya. Dia kata beza kita metod belah kita ni lain tak sama. Ya. Tu tak pernah mesra-alam. Tapi di sana tengok berbondong-bondong orang masuk Islam. Yang masuk Islam ni bukan cerita pasal Islam tu macam ni, tak perlu. Tapi tengok akhlak Islam, dia kaji Al-Quran sendiri, tengok dalam Quran, Quran ni ajak pada harmoni. Quran ini semuanya. Ya. Tu kadang-kadang kita compare balik dari bab kita ni mentadabbur Al-Quran, kita kurang lah. Kita banyak tilawah aja. Tak? Setiap kalau mari bulan Ramadan tilawah aja tak? Ya. Jadi tadabbur. Tadabbur kita cuba faham. Ya, cuba faham apa yang diceritakan. Tafsiran ada tak? Tak tahu tanyalah pula. Kalau soalan mana ni ayat ni kau nak faham, tanyalah orang yang tahu. Ya, tanyalah kan. Apa tak faham lah ni. Kadang dia ada yang mutasyabihat, kadang-kadang ada yang muhkamat kan. Dan wajib kita larang daripada keduanya, seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Kerana bahawasanya redha dan benci itu tiada berlawanan keduanya apabila ada keduanya dua pihak yang berlainan. Dan kerana bahawasanya barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menyuruh dan dengan kebajikan, maksudnya menyeru pada kebaikanlah dakwah, dan menegah daripada kejahatan, masuk keduanya dalam redha Allah dengan qada, maka adalah ia orang yang jahil. Kerana setengah daripada qada Allah itu wajib menyuruh kebajikan dan wajib melarang daripada mungkar. Semua orang ditangguaikan benda ni. Ya, dia tinggalkan dakwah, tak menyeru kepada kebaikan. Dia kata apa? Mana ikut pada dia lah. Esok-esok Tuhan bagi hidayah pada dia. Sedangkan kita ada kemampuan. Ada kemampuan. Kita tak payah sembang lah kita buat orang bukan Islam. Keluarga kita sendiri ya tuan. Tak, kalau keluarga kita sendiri ada anak perempuan dalam bab menutup aurat, anak-anak kita dalam bab solat. Ya? Kadang-kadang bapak pun takut nak tegur anak. Dia suruh jiran tegur. Kadang-kadang suruh kawan tegur. Padahal dia kuasa veto. Yang paling best kali kalau bapak suruh mak-maknya. Awak tegur lah dia. Bapaknya ni tak apa nak ni kan. Padahal kuasa veto tu ada bapak dia. Ya. Dan jika engkau bertanya betapa aku redha dengan balak, dan adalah balak itu pekerjaan yang dibenci, nescaya aku jawab dengan bahawasanya benci akan balak itu dengan tabi'i ataupun tabiat.
Dan redha dengan bala itu dengan akal dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu, seperti redha orang yang sakit dan minum ubat yang pahit. Maksudnya redha dengan bala ini ialah benda yang kita tak suka. Contohnya kau ubat tu pahit, jumpa doktor kan kena cucuk, kena cucuk tu sakit. Tetapi benda yang kita tak suka tu sebenarnya beri kebaikan pada kita, kan? Wasaan tuhibu syai'an wa huwa karhul lakum. Boleh jadi benda yang kamu benci dia memberi kebaikan pada kamu, dan boleh jadi benda yang kamu suka dia memberi keburukan kepada kamu. Sebenarnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ya, pada kita mungkin benda tu kita suka sebab nafsu, macam budak-budak lah. Tak, sekarang ni budak-budak tanya dia apa dia nak, handphone. Pada dia handphone ni benda segalanya lah, alasan nak belajar lah, nak tengok YouTube senang, nak buat latihan gelbak, padahal duk main game. Tak, dan sebagai mak ayah kita tahu, aku ni kalau bagi kat engkau mula-mula je lah depan kita, lepas tu dia tengok kita, dia pun huyuk masuk bilik layan game lah. Tak, kita pun tahu sebab tu tak bagi. Tahu dah yang dia buat alasan macam-macam tak. Sama juga kalau kita sebagai mak ayah pun tahu kita punya kerenah anak-anak, Allah Ta'ala tak tahu ke? Pada anak kita, penting sangat dah handphone ni, tak ada lah, mesti wajib kena ada pada dia. Tapi pada mak ayah tak. Kau boleh pinjam handphone mak kau, handphone ayah pun ada, kau nak ambil lah, sebab kita boleh pantau, kan? Jadi bila ada handphone sendiri susah, dah letak password lah macam-macam, kan? Jadi tu kata tadi, ini ibu bapa Allah Ta'ala lagi tahulah. Pada kita ni kekayaan itu dapat orang kata dapat settle segalanya pada kita. Pada Allah kata tak, engkau cukup dekat ni. Sebab tu jangan jadi macam Korun. Sebab Korun ni dia menentukan nasib dia. Dia yang kata, dia yang reka cerita, dengan kekayaan nanti aku dapat sedekah, aku dapat buat ni, dapat ni. Mana ada? Musa kata apa dia? Apa dia Musa kata? Tak cukup, engkau ada bini, kau dapat tak minta Allah pun okey dah. Tak boleh. Susah kan. Kena kaya juga. Nak ambil kau nak kaya sangat kan. Apa jadi? Kena laknat sampai hari kiamat lah. Harta pun jadi harta karun tak? Mana jumpa dah. Jadi kita jangan pandai pada Tuhan lah. Jangan pula kita menentukan aku mesti dapat pada dengan ini, akan kita yang mengatur takdir kita. Sedangkan Allah Ta'ala dah susun dah kehidupan, perjalanan kehidupan kita. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya ubat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya hingga sukacita ia dengan itu. Jadi dia tahu bahawa kepahitan itu satu kesembuhan, makanya dia redha dengan perkara tersebut. Ubat bahkan terkadang membeli ia akan dia dengan harga yang mahal dan mengupah ia akan doktor yang menikam dengan jarum. Doktor tucuk jarum lah. Dan setengah daripada sebab bergereda dengan qada itu bahawa engkau iktikadkan bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang menghendaki ia akan dia, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah. Sebab itulah setiap apa yang berlaku pada kita ada hikmah. Berarti kita konsep ni tak? Kadang-kadang kita tak dapat benda tu, ada hikmahnya. Ya, kenapa kita tak dapat? Kadang-kadang kenapa kita tengok orang lain dapat, kita tak dapat? Rupanya ada hikmah di sebaliknya itu. Kenapa kita tiba patutnya hari ni kita pergi, kenapa tiba-tiba pula ada masalah kereta pula rosak? Kita merungut, patutnya sampai tadi orang ni semua dah pergi, aku tak pergi lah. Ditakdirkan tiba ada kemalangan, dan orang yang pergi tu pula dia bertempat tu ada kemalangan, benda yang tak baik berlaku tak? Ada tanah runtuh ke bagaimana? Contohlah. Kita dah rancang lama dah booking dah, hotel semua dah siap dah. Hari nak pergi tiba-tiba ada masalah pula. Kita dah muruk dah kan, marah. Hotel dah tumpah apa semua dah ni, tak iba dah. Ditakdirkan tempat kita nak pergi tu ditimpa kecelakaan. Tu kata hikmah. Sebab tu apa benda pun redha dulu. Dalam hati kita tetap, walaupun susah nak terima tak, tapi kita adalah hikmah tu. Adalah hikmah. Orang kata nak penyejuk hati tak, adalah hikmahnya. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu, dan bermula i'tiqad yang tersebut mengeluarkan ia daripada hati engkau akan menyangkal dengan kerana apa dan betapa. Kita persoalkan, kenapa aku? Orang ni tak kena ke? Jangan pernah hati kita nak menyangkal apa yang Allah bagi. Dia relax dulu. Nak tenangkan diri, tarik nafas, istighfar dulu. Ya Allah,
Aku redha dengan apa yang kau bagi ni, ya Allah. Mustahil kau nak menzalimi aku, tak? Mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan bebankan hamba-hambanya melainkan dengan apa yang sanggup dipikul oleh hambanya. Lepas tu saya kata tadi, janganlah kita perasan ujian yang kita terima ni setara dengan Nabi. Minta maaf dah. Tak ada sama langsung pun. Ya, sebab nak mandi cerita mana iman Nabi dengan iman kita pun tak sama, tuan-tuan. Ya, seperti tiada menyangka oleh Nabi Musa alaihissalam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihissalam tak kala mengetahui ia akan hikmah ya menumbuk Nabi Khidir alaihissalam akan perahu orang miskin dan membunuh ia akan kanak-kanak dan mendirikan ia akan dinding tembok yang hendak runtuh. Kan peristiwa Nabi Khidir lah dalam surah Al-Kahfi sebut. Ya, Nabi Musa AS bermusafir dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ajar dia. Ya. Tentang apa? Tapi diberi kelebihan pada Nabi Khidir ilmu amil ladunka rahmah. Di sisinya ada satu ilmu lah. Orang panggil ilmu laduni lah. Ya, amil ladunka. Di mana ilmu ni Allah Ta'ala bagi pada Nabi Khidir. Kan? Buat keputusan dulu. Asbab kemudian. Kita usaha dulu tak? Tak. Itu yang bila mana Nabi Khidir AS tebuk perahu. Marah Nabi Musa, tegur lah, kenapa kau tebuk perahu dia? Dia orang miskin, macam mana nak cari rezeki? Kan? Engkau dah tebuk dulu, habislah kau rosak perahu dia, kita dah kita tumpang sewa perahu dia, tiba-tiba dah sampai kau tebuk pula perahu dia. Kan aku cakap jangan tanya. Nah, kedua pula, tak apa dia sabar kau silap. Sebab tadi syarat untuk aku bersapir dengan dia ialah jangan bertanya tak. Okey, tak apa, diam. Jumpa yang kedua pula, jumpa budak kecil. Budak kecil ni bunuh yang Nabi Khidir. Lagilah Nabi Musa tak puas hati. Kenapa kau bunuh dia? Ni budak dia kecil lagi. Mana ada dosa kau tiba kau bunuh dia? Kan aku cakap tadi jangan tanya. Kan? La tas'alni, jangan kau tanya. Oh, okay. Last warning. Ya, katanya lepas ni tak ada lagi dah. Ya. Kan? Dia dah sampai malam, mereka bermalam satu rumah. Ya, orang kampung tu tak layan mereka. Tidak, orang kata tidak meraihkan mereka pun. Pandai-pandai kau lah. Pergi cari jumpa sebuah rumah. Dalam rumah tu rumah yang buruk. Maka Nabi Khidir pun repair rumah tu. Repair rumah tu buat macam rumah dia pula. Macam sungguh-sungguh pula buat. Nabi Musa tegur lah. Kenapa kau repair sungguh-sungguh ni? Kenapa? Nanti kau minta upah lah nanti dah. Okey. Sebab kau 3 kali dah kau langgar syarat. Makanya aku cerita apa hikmah dia tu. Hikmah tu. Nah, perahu tadi, kenapa aku tebuk? Sebab dalam negeri tu ada raja yang zalim. Dia merampas semua perahu-perahu yang cantik-cantik untuk dia bawa pergi perang. Aku tebuk perahu dia, bukan aku bagi rosak. Yang aku tebuk tu boleh repair. Sekejap je benda tu repair. Jadi yang orang miskin ini, itulah pendapatan dia dengan ambil upah dengan perahu tadi. Kalau perahu tadi raja tu rampas, dia seri makan celah mana? Lepas tu aku cacatkan sikit. Supaya apa? Supaya raja tengok, tak elok tak hampas, dia boleh save repair lagi. Yang kedua, budak ni kenapa aku bunuh? Sebab budak ni mak ayah dia seorang yang bertakwa. Dia besar nanti dia akan mengkufurkan mak ayah dia. Jadi aku bunuh awal. Itu ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Khidir. Bukan pada orang lain, tuan-tuan. Bukan semua orang dapat, tuan-tuan. Ini kalau mari hari ni celah ni dia mengikut mimpi ni pening ni. Ya, ini ilmu untuk Nabi Khidir je. Dapat wahyu. Nabi kan dapat wahyu. Ni kita sekarang orang sekarang tiba-tiba pula dia tak suk dengan tok guru dia. Tok guru dia dapat wahyu, dapat ilham boleh ni je. Pening. Guru berhenti nak tanya sikit. Suka kapi ni. Kata Kristian, kata ni. Benda tu panjang, saya kena satu kuliah lain. Itu tak boleh kat sini. Tak balik kita sekarang. Ya, tak dengan Nabi kanya ni lah. Memang tak itu kena isu lain. Tak apa, nanti kita ubah nanti. Itu panjang tu cerita tu. Kan? Memang panjang. Okey, tak apa, sebab tu silap tak apa. Yang ketiga tak, ya, sebab rumah ni tadi rumah anak yatim. Mereka sekarang mereka di kota. Bila aku repair rumah jadi elok balik, mereka akan balik, mereka akan tinggal sini. Dan di bawah rumah ni, mak ayah dia dah tinggalkan harta untuk mereka yang mereka tak tahu. Bawah ni dah ada harta dah. Orang sekarang lain, tuan-tuan. Ada ASB, boleh simpan duit sana, boleh simpan duit sini. Jadi kalau mak ayah meninggal pun paling kurang ada lah. Kalau hibah ke, takaful semua ada tak? Ada tak ada tak? Itu je lah. Dan diceritakan bahawa seorang Nabi, Allah mengerjakan ibadah atas bukit dan ada mata air hampir daripadanya. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air tersebut
maka minum ia dengan lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya 1000 wang emas. Ya, cerita dia macam itulah. Ya, seorang lelaki ni dia naik kuda dan ada seorang Nabi Allah beribadah, di sini ada air, ada tempat air. Makanya dia tengok, dia menyaksikan peristiwa ada seorang lelaki naik kuda, dia berhenti kat situ, ya, dia bawa kendi, dalam kendi tu ada wang emas. Lepas tu dia minum air, dia tertinggal kendi dia kat situ. Dalam beg lah orang kata tak, mencang duit. Tertinggal. Lepas tu dia minum, dia pun pergi. Bila saya pergi, datang orang yang kedua. Datang orang yang kedua pun minum je kat situ. Tengah-tengah minum dengan air, ada uncang kan. Apa benda dalam ni tak? Buka-buka uncang emas. Wah, dia pun apa lagi tak? Sapu lah, ambil buat lari. Tunggu apa lagi dah. Apa nak, banyak duit dalam tu kan. Dia pun pergi. Datang orang ketiga, orang miskin. Datang orang miskin ni mari duduk, berehat kat situ. Sambil minum air duduk, nak hilangkan lelah dia tak? Datang patah balik orang yang naik kuda tadi. Dia naik kuda tadi, dia patah balik, dia tanya orang miskin tadi. Nah, mana duit aku tadi? Uncang duit uncang mana? Mana aku tahu uncang apa, aku tak nampak apa benda pun. Makanya marahlah orang tu sebab dalam tu duit yang banyak. Maka orang yang naik kuda tadi, dia telah pukul, dia telah menzalimi orang ni sampai orang ni mati, si miskin ni mati. Jadi bila Nabi ni dia menyaksikan peristiwa itu, dia mengadu pada Allah. Macam mana ni ya Allah? Kan? Adakah ini adil untuk orang macam ni? Sedangkan yang miskin dia tak tahu apa-apa pun. Yang untung orang yang kedua tadi, dia yang minum air, dia dapat ni, dia buat lari. Dia yang untung. Ni naya kepada kawan tu. Tu yang Allah telah bagi tahu. Tegur dah. Hai Tuhanku, apa ini? Yang mengambil kendi itu orang zalim yang lain. Dan engkau keraskan akan ini yang zalim atas orang miskin. Ini hingga membunuh ia akan dia. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi itu, ya, berbimbang olehmu akan ibadah engkau. Kau bimbanglah dengan ibadah engkau. Maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerja Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan duk ambil kerja Allah Ta'ala. Kita pula menandai menentukan orang ni macam ni. Kita pula menentukan orang macam ni. Tak kan? Itu kerja Allah Ta'ala. Jangan kita buat kerja ni. Allah Ta'ala tegur dah. Sebab ini semua aturan Allah SWT. Mungkin kita beriman sekarang, pengakhiran kita belum tentu kita beriman. Mungkin orang tu tak beriman sekarang, kita pun tak tahu hujung dia akan beriman. Itu bukan kerja kita. Sebab tu bila mana Nabi SAW, bila mana sahabat dijemput makan oleh ada orang Yahudi ke jemput Nabi pergi makan. Sahabat kata, jangan Rasulullah ni orang ni. Bukan kerja aku nak buka hati dia. Bukan kerja aku. Rasulullah kata, bukan kerja aku nak pergi belah hati dia, aku nak tengok apa dalam hati dia. Itu bukan kerja aku. Kerja aku menyampaikan. Ini nak sebut tadi. Bahawasanya orang miskinnya ini adalah dia dahulu membunuh akan bapa yang menunggang kuda itu. Maksudnya si miskin yang kena bunuh tadi, ya, makanya dia ni, orang miskin tadi ni, dia adalah orang yang membunuh akan bapa dia. Bapa orang yang menunggang kuda tadi. Maka aku biarkan dia membalasnya. Layaklah orang miskin yang mati sebab dia yang bunuh bapa kawan tu. Dan bahawasanya betapa baginya menunggang kuda itu adalah ia dahulunya mengambil 1000 wang emas daripada harta yang mengambil akan dia itu, akan kendi itu. Maksudnya orang yang kedua tadi dia buat lari duit tu, dulu dia ambil duit kawan tu 1000 wang emas. Maka Allah pulang dalam duit dia dengan cara macam ni, dengan jalan cerita macam ni, ya. Maka aku pulangkan akan dia kepadanya daripada harta pusakanya. Dan ketahui oleh bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadah yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tak kala adanya mengingatkan akan mati itu sebesar-besar suatu yang beri manfaat pada ibadah, maka menyebut hamba akan dia di sini, ya, makanya, ya, hamba berkata pada bab yang terakhir nanti, bab yang ke-10, kita akan bahaskan pada menyatakan ingat akan mati. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupasnya tajuk yang ke-9. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-10, pada menyatakan ingat akan mati. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kurangan saya mohon ampun dan maaf daripada masalah diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا مقبولا اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.